Assalamualaikum Encik, nama saya Nur Farhanah binti Makno Merikan dan nombor matrik saya ialah 18 GSK 19 F1022. Hari ini saya akan memulakan pembentangan saya bagi subjek Entrepreneurship MPU 22012. Kami daripada grup The Sweeties Enterprise. Okey, saya akan mulakan pembentangan saya dengan pengenalan. Kumpulan kami terdiri daripada 4 ahli kumpulan. Okey, produk yang kami jual ini adalah berasaskan coklat. Jadi sasaran pelanggan kami adalah lebih besar kerana setelah kami buat penelitian, buat kajian dalam internet, kami mendapati bahawa lebih besar peratus masyarakat di Malaysia yang gemar akan coklat. Jadi kami mencari produk ataupun makanan yang boleh membuat semua orang suka. Jadi kami telah menjumpai satu produk Monster, tapi kami mengolah dia untuk menjadi sebagai pack keceriaan. Pack keceriaan ni adalah satu pack yang di mana dalam tu ada semua jenis makanan favorite ataupun kegemaran rakyat Malaysia yang basic lah. Dalam tu ada brownies, ada cookies, ada chocoja dan juga ada cookies for Andy. Jadi kami gabungkan keempat-empat produk ini untuk menghasilkan pack hadiah yang sangat istimewa, dan kami mensasarkan para pelanggan yang ingin memberi hadiah kepada insan yang tersayang sebagai tanda penghargaan ataupun untuk dijadikan hadiah sebagai hadiah hari jadi. Dalam pack keceriaan ini kami akan letak 5 produk dan kami akan sediakan wish card kepada pelanggan kami secara percuma. Di sini saya akan tunjuk produk Chocoja Monster, kita ada brownies dan kita ada cookies Monster, dan ini adalah cookies for Andy by Monster juga. Kesemua item ini kami akan gabungkan dan menghasilkan sebuah kotak hadiah yang sangat cantik sesuai untuk dijadikan sebagai hadiah. Okey, saya akan teruskan dengan visi dan misi. Visi dan perniagaan kami adalah untuk memperkenalkan pack keceriaan kami kepada orang ramai, dan misi kami ialah mensasarkan rakyat Malaysia untuk mengenali pack keceriaan by The Sweeties. Bagi maklumat pemilikan, kami memiliki 4 orang ahli. Modal yang kami perolehi adalah sumbangan rakan kongsi dan pengurusan kepakaran. Rakan kongsi digabungkan, maksudnya sebagai contoh, saya mempunyai kepakaran saya yang sendiri iaitu melalui pemasaran. Juga ahli kumpulan saya yang sangat mahir dalam bab pengurusan kewangan sebagainya. Jadi kami menggabungkan idea-idea dan kepakaran kami masing-masing untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik dalam perniagaan kami. Seterusnya, putusan juga dibuat secara bersama. Maksudnya kami akan duduk bersama dan membuat perbincangan sebelum memutuskan sebarang keputusan dalam perniagaan kami. Jenis perniagaan kami ialah perkongsian. Jadi setelah mendapat untung ataupun rugi dalam perniagaan kami akan membahagikannya secara sama rata. Saya akan teruskan dengan maklumat perniagaan. Maklumat perniagaan kami, alamat perniagaan kami ialah di 1255X Paya Terubung 11500 Air Hitam, Pulau Pinang. Dan nama perniagaan kami ialah The Sweeties Enterprise. Seterusnya, ini adalah carta organisasi. Pengurus besar ialah saya, Nur Farhanah binti Makno Merikan. Bagi pengurus produk ataupun pengurus stok adalah Siti Nur Amirah. Bagi pengurus kewangan, Kurnia Indah. Dan pengurus promosi dan pelanggan adalah Nurul Tafiqah. Analisa SWOT. S adalah untuk kekuatan. Kekuatan produk kami ialah coklat diminati oleh semua peringkat umur, dan produk berkualiti tinggi kerana menggunakan bahan premium seperti premium coklat, brown sugar dan sebagainya. Terusnya ialah W, kelemahan. Tidak diminati oleh sesetengah golongan yang berpenyakit seperti kencing manis. Dan seterusnya ialah O, peluang, opportunities. Kami menyediakan servis pack lengkap sebagai hadiah dan menyediakan set all-in-one yang tidak dibuat oleh mana-mana pesaing lagi. Yang terakhir ialah T, ancaman. Banyak pesaing di pasaran yang menawarkan harga lebih rendah. Terusnya saya akan paskan kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurnia Indah binti Sadri, nombor 1036. Saya ingin buat penerangan mengenai rancangan sumber manusia iaitu bahagian 2. So, ini melibatkan situasi pekerjaan sekarang dan masa depan, serta untuk membentuk strategi untuk memenuhi keperluan sumber manusia bagi organisasi. Sumber manusia ini merupakan modal insan yang penting dalam sesebuah organisasi, sama ada organisasi tersebut berorientasikan keuntungan atau sebaliknya. Yang pasti memilih dan membangunkan seseorang pekerja yang baik dan berkualiti terletak kepada pengurus sumber manusia yang cekap. Keperluan perjawatan, pengurus yang cekap dia membuatkan pendekatan strategi kepada pengurus modal insan yang berkesan dalam sesebuah organisasi. Perkara tersebut dapat bantu perniagaan untuk memperolehi dan meningkatkan kelebihan bersaing dalam pasaran. Jawatan dan spesifik
Spesifikasi tugas. So, jawatan yang ada sebenarnya ada 4, iaitu pengarah besar, di mana tugas dia untuk menyelaras organisasi secara keseluruhan serta bertindak sebagai pembuat keputusan akhir. Jawatan yang kedua, pengurus kewangan, di mana tugasnya adalah untuk merangka, membuat pengiraan, merangka perbelanjaan dan belanjawan serta mengatur strategi kewangan. Yang ketiga ialah jawatan untuk pengurus pemasaran. Pengurus pemasaran ini bertindak sebagai penggerak kepada usaha memasarkan produk yang dihasilkan oleh perniagaan. Jawatan yang terakhir ialah pengurus operasi, di mana dia bertanggungjawab dalam mengatur serta mentadbir bahagian operasi atau pengeluaran perniagaan. So, kita masuk kepada 2.3, iaitu gaji, faedah dan premium. Gaji untuk pengurus besar 2,600 dan KWSP dia sebanyak 11%, so dia akan dapat RM286. Manakala perkeso 3%, dia akan dapat RM78. So jumlah keseluruhan pengurus besar ni akan dapat RM2,234. Pengurus kewangan ni gaji dia RM2,400 bila dah termasuk dengan KWSP dan perkeso sebanyak 11% dan 3% untuk perkeso, jumlah dia akan dapat RM2,064. Manakala pengurus pemasaran gajinya ialah RM2,200, sama dengan pengurus operasi iaitu RM2,200 juga. So apabila termasuk dengan KWSP sebanyak RM242 dan perkeso RM66, so jumlah keseluruhan akan dapat RM1,892. Untuk bahagian 2.4, untuk senarai perabot dan peralatan pejabat, iaitu pencetak, meja dan kerusi bekerja, mesin fotostat, alat pemadam api, komputer dan meja mesyuarat, dan ada yang lain-lain lagi. Kita masuk ke 2.5, iaitu kos dan senarai pembekal. Pencetak kos RM398, di mana pembekalnya ialah Riva Global Solution. Manakala meja dan kerusi bekerja kos sebanyak RM700 dan pembekal dia ialah Fuzi Dream Furniture Industry. Sama juga dengan meja mesyuarat, kos dia RM200, pembekal dia ialah Fuzi Dream Furniture Industry juga. Bagi komputer, kos sebanyak RM4,000, manakala pembekal dia ialah Viva Global Solution, sama dengan pembekal untuk pencetak. Manakala alat padam api sebanyak RM240, pembekal dia ialah Surya Marketing Service. So jumlah keseluruhan sebenarnya ialah RM25,774. Untuk susunan atau pejabat ialah seperti ini. So kita dapat lihat di mana untuk macam pintu masuk dia, toilet, meja pekerja, ruangan untuk mesyuarat, surau, toilet dan sebagainya. Bagi 2.7, perbelanjaan rancangan sumber manusia. Jenis perbelanjaan sumber manusia. So bagi setahun pengurus besar ni bagi setahun RM26,896, manakala pengurus kewangan dalam masa setahun ialah RM24,768. Pengurus pemasaran dan pengurus operasi jumlah setahun dia sama, iaitu RM22,704. Dan KWSP dan perkeso dalam masa setahun ialah RM15,792. So jumlah penjaan keseluruhan ialah RM117,824. 3.1 Produk pengeluaran, membuat dan mengedar cookies secara online dan offline. 3.2 Anggaran pengeluaran bulanan dan tahunan. Syarikat kami pada tahun pertama dapat mengeluarkan sebanyak 407,256 jumlah produk. 3.3 Sumber-sumber bahan mentah. Kos bahan mentah selama sebulan yang syarikat kami perlukan. Sebanyak 7,446 jumlah bahan mentah yang kami perlukan setiap bulan. 3.4 Keperluan mesin dan peralatan sebanyak 19,664 peralatan yang kami perlukan, seperti pengadu tepung 5 kilo, pengadu tepung 2 kilo, oven elektrik, tray, dulang pembakar, peti ais 3 pintu, meja steel. Ini kebanyakan mesin dan peralatan kami menggunakan pinjaman modal daripada MARA. 3.5 Susun atau pengeluaran. Susun atau pengeluaran akan dilampirkan di laporan pengeluaran. 3.6 Perbelanjaan rancangan operasi. Aset peralatan sedia ada sebanyak 19,694. Perbelanjaan bulanan bahan mentah dan pembungkusan 7,446 dan 300 setiap bulan.
Lain-lain perbelanjaan seperti perbaikan dan selenggang mesin sebanyak RM500. Assalamualaikum Cik, nama saya Nurul Taufiqah binti Sabri. Nombor meeting kad saya 18 DSK F1002. Okay, hari ni saya tentang bahagian 4 rancangan pemasaran. Produk yang kami tawarkan ni sangat berkualiti dan setara dengan harga dia. Sentiasa mengikuti perubahan semasa ekonomi dan kehendak pasaran supaya kami sentiasa kekal kompetitif dan diterima pelanggan. Produk kami special edition dia Choco Box. Satu box tu 60. Choco Jam Mix Cookies M4 ND. Harga dia 38 satu set. M4 ND. Lepas tu ada brownies and cookies. Harga dia satu set tu RM50. Okay. Lokasi dan agihan kami, lokasi kami terletak kat kawasan yang mudah dilihat lah, iaitu yang berhadapan dengan Jalan Besar Taman Seri Gombak. Dia berdekatan dengan pasar raya, bank, sekolah, taman perumahan dan sebagainya. Okay, aktiviti perniagaan yang lain yang terdapat di sekitarnya menjadikan kawasan ini sebagai tumpuan pelanggan dan menjadikannya lokasi yang strategik lah. Okay. Di antara promosi strategi yang dilakukan oleh kami untuk memperkenalkan produk kami kat pasaran ialah kami mengekalkan hubungan peribadi yang baik dengan pelanggan untuk mencipta sistem keahlian pelanggan tetap dan barulah. Okay. Yang kedua, kami juga memasarkan produk kami dalam talian dan di situ menjadi keutamaan kami seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, macam-macam kan. Lepas tu kami juga agihkan kad perniagaan kami dekat semua pelanggan. Strategi pemasaran yang kami gunakan ialah menyediakan produk makanan untuk menghadiahkan kepada kekasih, ahli keluarga, sahabat andai, suami isteri dan juga diri sendiri. Pembungkusan yang kami sediakan kami letak ke dalam kotak dan kami hias dengan kad ucapan bunga-bunga mengikut cita rasa pelanggan kami lah. Okay, yang kedua, kami membuat promosi melalui dalam talian seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp. Strategi ni sangat berkesan sebab kami memperkenalkan sejenis produk yang jadi kegilaan semua golongan boleh makan yang menggunakan coklat yang berkualiti tinggi dan premium. Strategi ketiga kami ialah kami menyediakan produk makanan yang berkualiti tinggi lah, coklat premium lah kan. Lepas tu dengan harga dia sangat berpatutan dan kami juga ada pelbagai jenis produk seperti brownies, cookies dan chocojar dan dalam satu harga je. Lepas tu strategi keempat kami ialah kami menyediakan tempat beroperasi dan tempat menjual secara langsung di tempat yang sama untuk memudahkan orang keliling membeli dengan cepat dan bila-bila masa. Kami juga menjual menggunakan saluran pertengahan seperti stokis, ejen dan dropship untuk seluruh negeri bagi memudahkan pelanggan kami memperoleh dengan mudah di setiap negeri. Lisa pesaing terdapat banyak laman sosial yang menjual brownies, cookies dan lain-lain lagi. Pesaing kami kan ada macam perniagaan dia Chocomel, lepas tu dia ada buat chocojar juga. Lepas tu kekuatan dia follower yang ramai, gambar yang menarik. Lepas tu kelemahan dia satu produk saja, kurang promosi, tidak membuka kedai untuk orang sekeliling. Lepas tu lagi chocojar letup seleleh, chocojar pelbagai topping produk yang tawarkan tu. Okay, kekuatan dia follower IG dia ramai. Lepas tu dia menghidang pelbagai jenis topping. Okay, kelemahan dia perniagaan yang bermula dari keliling rumah kurang menarik. Lepas tu ketika waktu dia buat promosi pula. Akan meneruskan pembintangan ini pada 5.1 iaitu kos permulaan perniagaan. Permulaan perniagaan kami terbahagi kepada 3 iaitu kos tidak berulang, operasi dan modal kerja dan yang ketiga ialah stok awal. Bagi kos tidak berulang, kami mempunyai kos untuk menubuhkan entiti perniagaan ini. Yang pertama ialah pendaftaran syarikat yang ini sebanyak RM70, latihan dan seminar sebanyak RM3,000. Jadi jumlah untuk kos tidak berulang ialah RM3,070. Manakala yang kedua, perbelanjaan premis atau lokasi perniagaan, kami mempunyai deposit sewaan yang ini RM3,000. Seterusnya kami mempunyai deposit utility air dan elektrik bernilai RM370. Seterusnya deposit telefon dan internet iaitu wifi sebanyak RM150. Dan yang terakhir ialah lesen pihak berkuasa yang ini bernilai RM200. Untuk perbelanjaan premis kami sudah menghabiskan sebanyak RM3,720. Seterusnya kita bergerak kepada kos aset tetap dan peralatan perniagaan. Untuk komputer kami mengeluarkan jumlah sebanyak RM2,500. Mesin fax RM480, mesin penghasilan coklat cair RM7,000, oven RM5,000, peralatan dalam dapur RM3,500, pendingin hawa RM2,500 dan pengubah suaian sebanyak RM11,000. Secara jumlahnya untuk kos aset tetap dan peralatan perniagaan ialah RM31,980. Seterusnya saya akan meneruskan dengan kos pemasaran dan promosi. Kami punya promosi dalam perniagaan hanya berjumlah RM600. Untuk yang ke B, kami mempunyai kos operasi dan modal kerja. Yang ini gaji bulanan berjumlah RM4,800, KWSP dan SOKSO RM632, sewaan pejabat RM1,300, air dan elektrik RM200,
Telefon dan internet RM150, percetakan dan alat tulis RM200, pembaikan dan penyelenggaraan RM500, petrol, tol dan parkir RM120 dan lain-lain RM100. Bagi kos operasi dan modal pekerja ialah RM8,002. Untuk C ialah stok awal. Stok awal kami ialah RM5,000 untuk setiap bulan. Jadi jumlah kos pelaburan perniagaan kami mengambil secara total dari A, B dan C yang ini berjumlah RM49,302. Okey, untuk kos 6 bulan kami mengambil kira dari kos operasi dan modal kerja. Yang ini untuk kos 6 bulan, gaji berjumlah RM28,800, KWSP dan SOKSO RM3,792, sewaan pejabat RM7,800, air dan elektrik RM1,200, telefon dan internet RM900, percetakan dan alat tulis RM1,200, petrol, tol dan parkir RM720, pembaikan dan penyelenggaraan RM3,000 dan lain-lain RM600. Bagi percetakan dan alat tulis tetap dengan RM200. Secara jumlahnya RM92,382 untuk kos 6 bulan. Saya teruskan dengan 5.2, sumber pembiayaan. Kami mendapat pembiayaan perniagaan daripada dua pihak, iaitu satunya daripada dana pemilik berjumlah RM10,000 dan satu lagi daripada pihak mara berjumlah RM50,000. 5.3. Titik pulangan modal. Formula menghitung titik pulangan modal di Sweeties. Titik pulangan modal sama dengan kos tetap bahagi kos berubah seunit tolak harga jualan seunit. Yang pertama, Special Edition The Choco Box sama dengan RM46,620 bahagi dengan RM48 sama dengan RM971.20. Jam Mix Cookies plus Pour and Tip RM28,269 bahagi dengan RM22 sama dengan RM1,290. Chocoja plus Pour and Dip plus Brownies and Cookies sama dengan RM82,750 bahagi dengan RM40 sama dengan RM2,068.75. Saya nak terangkan mengenai belanjawan pilihan untuk The Sweeties Enterprise. Modal kami sebanyak RM150,000, manakala pilihan kami pula sebanyak RM80,000. So total semua RM230,000. Jualan kami pada bulan Februari ialah sebanyak RM360,000. So jumlah semuanya ialah RM436,800. Manakala untuk gaji, untuk pembayaran dari segi gaji sebanyak RM112,824. Manakala untuk pembelian aset sebanyak RM17,464. Dan belanjaan sebanyak RM89,352. Dari segi belanja utility sebanyak RM15,000 dan belanja pengangkutan sebanyak RM4,800 dan belanja lain sebanyak RM42,280. Total untuk dari segi lebihan sebanyak RM474,150 dan bagi akhir untuk keseluruhannya ialah sebanyak RM666,800. Okey, ini penyata pengeluaran bagi syarikat kami di Sweeties Enterprise. Belian kami kos dia RM7,446, kos bahan mentah RM7,446, gaji pekerja pengeluaran RM1,892, total KWSP, perkeso, elektrik, air semua RM16,316. Okey, penyata pendapatan jualan RM300,040, RM844. Penjualan bersih kami okey, seperti yang tertera ni. Kos penghilangan untung kasar kami RM1,086, RM1,086,117.40 RM117.40. Nyata kedudukan kewangan kami. Aset tetap, peralatan pemprosesan, peralatan pembotolan, aset semasa, tunai, liability semasa, liability jangka panjang. Kami ambil pinjaman bank RM30,000, equity pemilik